Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Dewan Rakyat meluluskan anggaran perbelanjaan RM19.7 bilion yang diperuntuk kepada Kementerian Pertahanan dalam belanjawan 2024. Terdahulu pada sesi penggulungan, Menteri Pertahanan memaklumkan program latihan khidmat negara PLKN tidak akan dilaksanakan tahun depan kerana peruntukannya tidak dimasukkan dalam belanjawan 2024. Ia dijangka dilaksana semula mulai 2025. Dan kalau kita nak menggunakan kem wataniah seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, kita memerlu menaik taraf dulu kem-kem tersebut. One off-nya Tan Sri, ada 13 kem wataniah di seluruh negara. Fokus ketika ini tertumpu kepada melengkapkan kajian mengenai pelaksanaan semula program berkenaan. Ini termasuk mengadakan sesi libat urus bersama NGO bagi mendapatkan pandangan untuk tujuan penambahbaikan. Dapatan kajian akan dibawa semula kepada Kabinet bagi memperoleh kelulusan untuk memulakan pelaksanaan semula PLKN. RM917.4 juta disalurkan kepada MINDEF untuk laksana rumah keluarga Angkatan Tentera Rekat tahun depan. RM517.4 juta daripadanya bagi membina rekat baharu manakala bakinya menyenggara yang sedia ada. Bagi rekat uzul, semakan ke atas bangunan akan dilaksana untuk mengenal pasti tindakan selanjutnya yang harus dijalankan. Sama ada kita nak pecahkan dua menjadi satu kerana rekat-rekat dulu kebanyakannya adalah terlampau kecil dan tidak sesuai untuk didiami oleh keluarga, maka kita pecahkan dua unit menjadi satu dan banyak lagi. Ketika ini 3,307 unit rekat baharu sedang dibina di seluruh negara. Bantuan sara hidup RM300 sebulan akan diterima ke semua 41,970 veteran ATM tidak berpencen. Pemberian tidak lagi tertakluk kepada pendapatan garis kemiskinan. Semua akan dapat. Ya. Sebab tahun ini ada sedikit kekalutan iaitu mengikut paras kemiskinan tegar. Jadi tahun depan kita masukkan dan dia telah pun diluluskan dan dengan kemurahan hati yang berhormat Perdana Menteri. Beliau turut meminta lebih 40,000 veteran ATM yang belum mendaftar dengan Jabatan Hak Ehwal Veteran agar segera melakukan pendaftaran. Ini bagi memastikan mereka terima bantuan kerajaan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan MINDEF tidak pernah letak sebarang kota pengambilan anggota tentera. Rakyat terutama masyarakat bukan bumiputera dialu-alukan menyertai Angkatan Tentera Malaysia. Pelbagai manfaat dan kemudahan disediakan jika menyertainya. Sekarang ni masuk tentera betul-betul kemudahan untuk melanjutkan pelajaran memang ada dan melanjutkan bidang pelajaran peringkat ijazah, peringkat sarjana macam-macam ada ya. Dan gaji pokok pun sekarang ni kalau anggota lain-lain pangkat tu bukan macam dulu lagi RM500. Sekarang ni dah masuk saja dah melebihi RM1,500 campur allowance sampai RM1,800. Dan jika mereka mempunyai kemahiran-kemahiran itu pun tu mereka akan mendapat lebih lagi ya. Langkawi tidak pernah dipinggirkan MOTEK. Usaha mempromosi Pulau Legenda itu sentiasa dilaksana di dalam dan luar negara. Sokongan juga terus diberi terhadap penganjuran acara penting yang dapat beri impak positif kepada Langkawi. Tidak kisahlah acara perniagaan ataupun acara sukan antarabangsa seperti Lima di Langkawi, Ironman Langkawi dan Langkawi Half Marathon 2023 yang akan berlangsung pada 2 Disember tahun ini. Selain menyokong acara yang sedia ada, MySep juga turut menyokong acara sukan antarabangsa pada tahun depan.
Dalam pada itu, sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026, Kementerian akan memulakan usaha mewujudkan ekosistem pelancongan yang memiliki tawaran digital. Kita sedar di dalam dunia IT pada masa kini perlunya kita memperkasakan teknologi-teknologi yang ada di pasaran. Bukan setakat memperkasakan, tetapi perlu dilaksanakan dan perlu diterlibatkan sekali di dalam sektor pelancongan. Dewan Rakyat kemudian meluluskan anggaran perbelanjaan yang diperuntuk kepada MOTEC dalam belanjawan 2024. Lebih 9,000 guru baru akan mula berkhidmat di seluruh negara bagi sesi persekolahan Januari 2024. Jumlah penjawatan guru baru itu diperoleh KPM daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Memang ada 4 mata pelajaran yang paling banyak kekurangan guru, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan RBT. Jadi kita memang KPM sentiasa dalam usaha untuk mengambil guru untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah ini untuk mengatasi kekurangan guru akan diteruskan. Mengenai kes guru besar sebuah sekolah di Sabah yang terpaksa tinggal di stor sekolahnya, Hu Ying berkata tindakan susulan sedang diambil. Pihak kementerian sentiasa beri perhatian terhadap kebajikan dan kemudahan infrastruktur semua guru, terutama di pedalaman. 1,500 projek inisiatif kemudahan rakyat IKR diluluskan secara prinsip setakat 22 November. 502 daripadanya telah diluluskan bersama agensi pelaksana dengan jumlah peruntukan 76.3 juta ringgit. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hasil siasatan di lapangan bagi baki projek yang belum dipersetujui untuk dilaksana masih diteliti bersama agensi terlibat termasuk PBT. Untuk baki projek-projek lain, ada lebih kurang 1,000 yang masih lagi menunggu maklum balas dan juga penerimaan daripada agensi pelaksana. Kementerian Ekonomi masih meneruskan tindakan susulan dengan pelbagai agensi pelaksana yang dilantik bagi mendapatkan maklum balas terkini bagi pelaksana. Sehingga kini, daripada 76.3 juta ringgit yang telah diluluskan untuk 502 projek tersebut, sebanyak 57.2 juta telah disalurkan bagi pelaksanaan yang 500 projek ini sedang berjalan di seluruh Malaysia. Inisiatif IKR diperkenal bagi memudah dan mempercepat pelaksanaan projek dengan jumlah perbelanjaan RM200,000 dan ke bawah. 4.7 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pengangkutan bagi pelaksanaan program My Lesen. 13,000 peserta daripada golongan B40 dan belia memanfaatkannya bagi mendapatkan lesen percuma. Sehingga 9 November, lebih 9,000 peserta telah berdaftar dengan institut memandu bagi menikmati inisiatif bantuan itu. Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan telah memperuntukkan sebanyak 4.7 juta ringgit bagi program My Lesen tahun 2023 yang telah memanfaatkan 13,000 peserta daripada golongan B40 dan belia untuk mendapatkan lesen yang sewajarnya secara percuma dan seterusnya membuka peluang pekerjaan di dalam sektor gig ekonomi, pengangkutan awam dan pelancongan. Usaha serius bagi membendung peningkatan tren penyakit diabetes dilakukan menerusi Pelan Advokasi Gula. Pembentangan mengenainya akan dilakukan tidak lama lagi. Langkah itu juga bagi mengurangkan beban kewangan negara menanggung kos pembelanjaan pengurusan penyakit kencing manis. Kementerian Kesihatan Malaysia akan melancarkan satu plan yang kita panggil Plan Advokasi Gula dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Dan ini adalah sebagai satu usaha untuk menangani penyakit tidak berjangkit, terutamanya kencing manis lah ataupun diabetik. Dan plan ini sebenarnya kita meliputi semua peringkat umur yang berhormat dan kita mulakan daripada peringkat kanak-kanak lagi di prasekolah, juga di sekolah rendah dan juga IPTA dan IPTS. Golongan dewasa
dewasa sudah tentunya di tempat-tempat kerja dan juga warga emas. Pelan ini kita libatkan NGO juga, Persatuan Ibu Bapa, ketua-ketua kampung, juga pejabat DUN dan pejabat parlimen. Jadi saya mohon juga kerjasama daripada semua ahli parlimen untuk sama-sama kita menjadikan negara kita kurang sweet lah, kurang manis. Selain itu, sesi liba urus bersama Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Putrajaya kini di fasa akhir bagi melaksanakan penyediaan aneka minuman tanpa gula, khususnya di restoran 24 jam. Dalam perkara itu, bagi menggantikan ambulans yang uzur, sebanyak 590 ambulans lengkap dengan peralatan perubatan akan diagih ke hospital dan klinik kesihatan yang telah dikenal pasti tahun depan. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk menambah baik fasiliti serta kemudahan di semua fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan perkhidmatan yang berkualiti dapat kita laksanakan dan berikan kepada masyarakat setempat. Jadi bagi inisiatif pembaikan dan juga naik taraf fasiliti daif ini, saya sebut sekali lagi, pada tahun ini sebanyak 436 buah fasiliti kesihatan primer sedang dinaik taraf dan akan insya-Allah selesai menjelang akhir tahun ini. Masalah advokasi dan kesedaran di kalangan masyarakat mungkin penyebab kepada berlakunya kes rogol membabitkan kanak-kanak. Walaupun Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Berkaitan Seksual Kanak-Kanak sedia ada membadai untuk mengekang masalah terbabit, namun ia memerlukan kerjasama serius semua pihak termasuk komuniti bagi membendung isu itu. Sebab itulah di peringkat kita berusaha keras supaya kita mewujudkan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ini, supaya bukan saja kita memberikan nilai tambah kepada penambahan jawatan seperti mana yang disebutkan oleh Muhammad Tun 4 juga, tetapi kita boleh memberikan pengkhususan tumpuan. Dengan wujudnya Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ini, kita ada pegawai pelindung kanak-kanak dan pegawai kebajikan kanak-kanak yang boleh memberikan tumpuan. Walau bagaimanapun kes-kes seperti mana yang disebutkan tadi, dia memerlukan kepada kerjasama semua pihak dan komuniti setempat untuk sama-sama melaporkan dan memberikan perhatian kepada kita. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan. Punya harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.